Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh tak dengar suara saya, cikgu-cikgu? Tak dengar? Perlahan. Sekejap saya adjust. Okey, sekarang dah dengar tak? Kuat tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran semua guru-guru yang merupakan mentor BNK. Ya, Puan Nur Maisara, dengar tak suara saya? Okey. Saya teruskan dengan tujuan kita hari ini, mengapa kami panggil cikgu-cikgu untuk ke taklimat dalam Meet ni, perjumpaan online untuk ke taklimat bimbingan kaunseling, internship bimbingan kaunseling. Kerana kami nak memberikan penataran yang lebih jelas berkenaan pelaksanaan internship PNQ di sekolah cikgu lah. Okey, sebelum tu tahniah cikgu sebab dilantik sebagai guru pembimbing untuk pelajar bimbingan kaunseling dan kami ucapkan terima kasih di atas kesudian cikgu untuk membimbing pelajar kami IPG Campus Ipoh. Jadi saya mulakan dengan presentation slide saya. Masalah, okey. Okey, so boleh nampak slide saya? Okey, dah keluar dah. Baik, untuk taklimat pagi ni berkenaan dengan bimbingan dan kaunseling teras pelajar bimbingan dan kaunseling yang melaksanakan internship di sekolah cikgu-cikgu dan saya kena pasti ada 25 buah sekolah. Dalam pelaksanaan ini kami telah pun membawa pelajar ni melaksanakan internship selama 2 minggu di sekolah rendah dan dia menyambung internship ni di sekolah menengah. Jadi 2 minggu di sekolah rendah itu, bukan 2 minggu, 4 minggu. 4 minggu sekolah rendah dan seterusnya di sekolah menengah lah. Pelajar akan melalui internship ni selama 14 minggu. Jadi 4 minggu di sekolah rendah, 10 minggu di sekolah menengah. Okey, kenapa kami laksanakan begitu? Ini adalah atas dasar kita nak cukupkan latihan pelajar. Sebab di sekolah rendah pelajar ada kemungkinan dia kurang dapat melaksanakan latihan kaunseling tu dengan lebih terperinci lah, dengan lebih baik. Jadi kita nak berikan dia latihan yang lebih baik, maka kita pindahkan dia ke sekolah menengah. Dan ini dipersetujui oleh IPG yang lain lah. Maknanya bukan kami sahaja yang laksanakan, tetapi IPG lain juga ada laksanakan yang menawarkan teras bimbingan dan kaunseling. Jadi sebelum saya pergi lebih dalam berkenaan dengan taklimat internship ini, saya nak memperkenalkanlah barisan kaki tangan dalam unit praktikum ni. Jadi saya adalah sebagai ketua unit, Puan Saidatul Nadia binti Syamsuddin, perkenalkan diri saya. Okey, kemudian kita ada Puan Latifah binti Jamil, penolong ketua unit praktikum, dan Tuan Haji Mat Nakai bin Mat Nangi, pegawai pengurusan praktikum. Okey. Jadi kalau cikgu nak berhubung boleh berhubung dengan kami, boleh kontak
IPG Campus Ipoh dan berhubunglah ya dengan person-person in charge ni lah. Ya, okey. Seterusnya saya teruskan dengan taklimat berkenaan dengan internship lah. Jadi dalam pelaksanaan internship ni kita menggunakan dua buku rujukan utamalah ya, sebab ini adalah latihan, maka latihan profesional, maka kita perlukan latihan yang berlandaskan kepada dokumen yang rasmi. Okey, jadi ini adalah buku rujukan utama kami, iaitu buku garis panduan pelaksanaan amalan profesional IPG, dan dirujuk bersama adalah buku piawaian dan kelayakan latihan kaunselor. Yang ini yang terbaru, warna hijau. Okey, seterusnya dalam buku piawaian ni ada menyebut tentang internship. Internship ni mengapa pelajar perlu buat internship? Jadi tujuan dia adalah untuk memberi pengalaman klinikal lah. Nak bagi pelajar biasakan diri macam mana nak membuat pengalaman klinikal secara profesional di bawah bimbingan. Okey. Seterusnya dalam pengalaman klinikal ini juga pelajar akan buat bimbingan dan sesi kaunseling serta aktiviti yang berkaitan dengan kaunseling. Jadi dalam pelaksanaan internship ni pelajar perlu melengkapkan dulu sesi pembelajaran dan baru melaksanakan sesi internship ni lah. Maknanya dia dah selesai sesi pembelajaran dan bimbingan, hanya buat internship sahaja. Berlaku di penghujung pengajian pelajar. Jadi selepas ini pelajar akan terus posting. Okey. Internship ni adalah pengalaman klinikal pasca praktikum. Jadi masa ni pelajar dah lebih dekat dengan kerjaya sebenar dia sebagai seorang guru kaunseling. Okey, jadi bagaimana kita nak memberikan dia satu pendedahan yang lebih jelas melalui pelaksanaan internship ni lah. Okey. Jadi pelaksanaan internship ni kita buat di premis yang berkaitan dengan urusan pelajar nanti akan dipostingkan Okey, kemudian pelajar internship adalah pelatih yang telah lulus ke semua kursus dan praktikum. Dan pelajar akan mendaftar kursus ini dan mereka pun telah mendaftar. So tanggungjawab pelajar ni adalah 5 perkara berikut. Menjalankan sesi kaunseling individu, kelompok, sesi bimbingan, pengurusan dan pentadbiran, menjalankan projek, program, seminar, bimbingan dan kaunseling. Okey, jadi yang ini adalah semua perkara yang pelajar akan buat. Okey, dan untuk makluman guru-guru jugalah sebagai pembimbing untuk melihat bahawa perkara-perkara ini dilunaskan oleh pelajar semasa mereka melaksanakan internship. Okey, jadi sebelum saya teruskan lagi dengan bahagian pelaksanaan latihan tu macam mana, kita pergi kepada entiti yang terlibat dalam internship ini, iaitu penyelia internship dan guru pembimbing. Jadi person-person yang terlibat dalam secara langsung dalam pelaksanaan internship ini adalah penyelia dan guru pembimbing. Jadi penyelia ni kami dah lantik dalam kalangan pensyarah lah, pensyarah kami yang mana mereka mempunyai kelayakan, kelayakan yang berdaftar CJ Perakuan Sah sebagai kaunselor, dan kemudian mereka juga mempunyai ijazah paling kurang ijazah dalam bidang kaunseling. Okey. Jadi untuk di lapangan pula masa pelajar menjalani internship, pelajar akan diberi seorang guru pembimbing. Jadi macam mana kriteria guru pembimbing yang kami yang dalam garis panduan tetapkan adalah yang pertama, mestilah guru pembimbing tu kami lantik. Jadi nanti cikgu-cikgu akan berikan maklumat, kami akan berikan surat lantikan kepada cikgu-cikgu. Okey, kemudian yang kedua, guru pembimbing tu mesti dilantik oleh guru di sekolah, guru besar di sekolah, pentadbir sekolah sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Okey. Dan yang ketiga, guru
pembimbing tak buat penyelidikan sesi kaunseling, hanya membuat tidak, maksudnya tidak melihat sesi lah, hanya membuat penyelidikan bimbingan sahaja. Okey, kemudian yang keempat, guru pembimbing membantu dalam penyelidikan pengurusan perkhidmatan, bimbingan dan kaunseling. Jadi yang ini adalah tugas utama cikgu, iaitu membantu dalam penyelidikan pengurusan perkhidmatan. Okey. Okey, untuk penyelidikan latihan amali ini dalam garis panduan ini telah disebut di mana penyelia itu mestilah yang dilantiklah oleh institusi. So kami akan berilah surat lantikan itu kepada cikgu-cikgu. Okey, seterusnya ini kategori penyelia. Jadi saya dah terangkan tadi, saya fokuskan kepada cikgu lah penyelia lapangan. Kalau ikut dalam buku garis panduan, dilantik oleh institusi dan di mana pelajar menjalankan internship dan dia mempunyai sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dalam bidang kaunseling. Jadi cikgu boleh maklumkan kepada kami sekiranya cikgu tak ada ijazah sarjana muda dalam bidang kaunseling ni, sekurang-kurangnya. Okey. Seterusnya tempat internship. Okey, kami letakkan pelajar di sekolah. Kerana pelajar ni fokusnya IPG ni adalah fokus melahirkan pelajar guru-guru pelatih yang mana dia akan dipostingkan di sekolah. Jadi sekolah menengah ke sekolah rendah, kita pilih sekolah rendah dan sekolah menengah untuk BNK sahaja. Kerana apa? Sebab dalam sijil pelajar nanti mereka akan keluar sebagai graduan bimbingan dan kaunseling. Dia tidak ada tagging sekolah mana. Cuma penempatan, cuma apa? Surat panggilan sahaja diletakkan tagging. Tapi di dalam sijil, slip graduat tu, dia diletakkan hanya bimbingan dan kaunseling sahaja. Okey. Tempat internship yang sesuai yang kami letakkan ni adalah mengikut kepada piawaian dalam buku latihan kaunseling lah. Okey, jadi inilah antara kriteria-kriterianya. Okey. Dan diharap pelajar-pelajar dapat menggunakan prasarana yang ada di sekolah untuk melaksanakan latihan kaunseling di sekolah dengan lebih baik. Okey, jadi yang ini saya pergi ke bahagian tempoh pelaksanaan. Okey, untuk IPG untuk internship ni dilaksanakan selama 14 minggu. Sebelum ni 12 minggu, kita dah ubah kepada 14 minggu lah. Okey, jumlah kriteria pelaksanaan adalah 504 jam dengan nilai kredit 6 dan tempoh minimum adalah 192 jam. Yang ini berkaitan dengan perhubungan dengan klien secara bersemuka. Dan selebihnya adalah aktiviti-aktiviti berkaitan dengan tugas-tugas kaunselor sekolah. Okey, saya pergi dulu nanti lepas ni saya akan tengok soalan-soalan yang mungkin cikgu share dekat dalam chat. Okey, seterusnya prosedur pentadbiran dan penilaian internship. Yang pertama, yang ini urusan ni adalah urusan di IPG dan telah pun selesai. Okey. Dan seterusnya penyelia kelompok akan dilaksanakan oleh pensyarah penyelia. Yang bahagian A, pensyarah penyelia akan laksanakan. Pengagihan markah juga pensyarah penyelia akan buat. Penilaian pelajar juga pensyarah penyelia yang akan laksanakan. Pelajar internship akan, okey. Yang ini adalah urusan di IPG lah. Okey. Seterusnya aspek penilaian. Okey, yang ini adalah perkara-perkara yang dinilai oleh penyelia pelajar, penyelia yang dilantik. Okey, yang pertama adalah penerapan teori, yang kedua adalah kemahiran dan teknik kaunseling,
Yang ketiga, konseptual masalah, perancangan dan strategi rawatan, kepatuhan kepada etika dan refleksi. Jadi perkara-perkara ini akan dinilai oleh penyelia dan mohon cikgu-cikgu bantu juga ya pelajar-pelajar ni dari aspek-aspek inilah. Okey. Seterusnya, pengurusan rekod. Pelajar ni perlu menyediakan rekod dalam bentuk dua fail lah. Dalam bentuk dua fail, iaitu rekod harian dan buku log. Pelajar perlu sediakan dalam bentuk fail. Okey, maklumat berkenaan dengan rekod aktiviti dan buku log ni sepatutnya pelajar dah ada lah sebab pelajar dah 4 minggu berada di sekolah rendah, maka mesti ada fail tersebut. Jadi cikgu boleh minta pelajar untuk kemukakan rekod log mereka dan buku aktiviti harian mereka, fail rekod aktiviti harian mereka. Seterusnya, perancangan rawatan, laporan sesi kaunseling, rekod penggunaan pentadbiran ujian dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Jadi kami rangkumkan ini semua dalam 2 fail. Nanti saya akan tunjukkan bentuk folder dia. Okey, seterusnya aktiviti berkaitan dengan kaunseling yang ini pelajar perlu buat untuk rujukan, konsultasi, aktiviti bimbingan, aktiviti perkembangan profesional, pendidikan psikologi dan inovasi. Okey. Okey. Analisis keperluan pula yang ini adalah pelajar perlu lengkapkan semasa dia melaksanakan internship. Jadi dalam perancangan dalam cadangannya kami memaklumkan kepada pelajar perlu membuat sesi kaunseling individu antara 8 hingga 9 jam seminggu. Ada kemungkinan pelajar tak sempat menyiapkan masa mereka di sekolah rendah, jadi mereka kena top up jam ini untuk melengkapkan sehingga cukup keseluruhan adalah 504 jam. Untuk kaunseling kelompok 5 hingga 6 jam seminggu, untuk aktiviti bimbingan kelompok adalah 1 hingga 2 jam seminggu. Untuk pengurusan pentadbiran 20 hingga 21 jam seminggu. Jadi keseluruhan pelaksanaan internship adalah 504 jam. Okey, ditunjukkan dalam jadual berikut. Yang ni. Jadi ini adalah jumlah keseluruhan. Maka perlu dibahagikanlah 120 jam ni dibahagikan dengan seminggu. Jadi tu yang dapat tadi dalam tempoh seperti yang tertera sebelum ni, slide yang sebelum ni. Okey, jadi pelajar perlu mesti kena lengkapkan dalam 504 jam. Okey, untuk 192 jam ini adalah bersemuka, 312 adalah tidak bersemuka. Okey, ini adalah dalam buku garis panduan, maka perlu dipatuhi. Okey. Jadi seterusnya saya bawa kepada pemetaan pelaksanaan internship. Okey, sekarang ni yang ini adalah cadangan cadangan daripada IPG berkenaan dengan pemetaan bimbingan dan penyeliaan. Jadi pelajar dah pun buat di sekolah rendah lawatan sosial, penyelianya datang untuk LS. LS adalah lawatan sosial, BS adalah bimbingan bersemuka. Okey, bimbingan bersemuka. BM adalah bimbingan maya. K adalah kolaboratif, P adalah penyeliaan, PB adalah penyeliaan bersama. Jadi untuk guru pembimbing, color orange ni je. Color orange ni je iaitu penyelia lapangan ataupun guru pembimbing akan melihat pelajar secara bersemuka. Akan membimbing pelajar secara bersemuka, bimbingan bersemuka BS. Dan melaksanakan sesi kolaboratif bersama dengan penyelia. Jadi untuk minggu pertama, minggu kedua pelajar dah buat pun bimbingan bersemuka dengan guru di sekolah rendah sebanyak 1 kali. Okey. Jadi seterusnya disambung untuk sekolah menengah bimbingan bersemuka dan kolaboratif untuk 3 kali. Ada setengah pelajar dia dah cukup 2 kali. Ada setengah pelajar dia belum cukup. Jadi dia kena top up untuk 3 kali lah. Jadi paling
Maksudnya secukupnya bimbingan daripada cikgu adalah bimbingan bersemuka sebanyak 4 kali. Daripada guru sekolah menengah 2 atau 3 kali, daripada guru sekolah rendah 1 atau 2 kali. Okey. Jadi total keseluruhan mesti cukup 3 lah. Jadi kalau cikgu tengok pelajar tu baru ada sekali sahaja bimbingan bersama dengan guru di sekolah rendah, maka cikgu kena lengkapkan 3 kali di sekolah menengah. Okey. Okey, seterusnya ada penyelidikan bersama yang ini akan dibuat bersama dengan guru pensyarah penyelia. Walau bagaimanapun pensyarah penyelia akan berikan markah. Untuk sesi cikgu tak boleh tengoklah sebab dia ada kerahsiaan dia, akta kerahsiaan. Okey, seterusnya borang-borang yang terlibat. So borang-borang ni daripada A sampai J ni kami di unit praktikum dah kelompokkan dan berikan kepada pelajar template borang. Jadi pelajar akan gunakan semua borang-borang ni. Okey. Cuma cikgu perlu rujuklah apa yang pelajar isikan tu betul ataupun tidak. Maksudnya melihat pengisian yang pelajar buat tu sama seperti yang dilaksanakan ataupun tidak. Kena pastikan. Okey. Untuk penilaian bimbingan yang ini dia tak ada markah. Cikgu akan isi borang ni lah. Jadi sebanyak 2 atau 3 kali tu borang ini yang cikgu kena isi. Di samping cikgu tengok mereka, cikgu akan isi borang ni. Okey. Apa dia borangnya? Borangnya adalah borang PR1. Borang bimbingan, praktikum atau internship untuk bimbingan dan kaunseling. Okey, jadi borang ni kami akan berikan secara online. So maklumat pelajar diisi pada awal borang ni. Okey, maklumat pelajar. Cikgu masukkanlah aktiviti apa masa tu. Masa cikgu tengok tu aktiviti apa yang dibuat. Dan kemudian tahun, tarikh, masa penyelidikan yang keberapa. Okey, seterusnya cikgu nilai. Sekejap hang pula. Sekejap dia terhang pula, dia tertutup. Okey, saya start present balik. Minta maaf, tertutup pula tadi. Okey. Ni adalah borang PR yang cikgu akan isi. Okey, dalam borang PR ni ada komponen. Komponen dia ada A sampai E. Okey, A sampai E. Jadi dalam komponen A adalah perancangan. Okey, cikgu akan tengok perancangan dia, pengurusan bilik dia macam mana, perancangan aktiviti macam mana. Dan kemudian pelaksanaan, pelaksanaan sesi kaunseling. Seterusnya teori. Dalam pelaksanaan ni ada sesi kelompok dan aktiviti bimbingan. Seterusnya teori dan teknik, analisis teori dan teknik. Kemahiran insaniah dan refleksi. Dan akhir sekali ulasan keseluruhan. Jadi mohon cikgu-cikgu isikan mengikut tahap. Tahap kalau dia capai tahap 5, bulatkan tahap 5 dan berikan ulasan. Berikan ulasan. Jadi borang ini perlu ditandatangani oleh guru pembimbing dan pelajar lah. Yang ni guru pembimbing juga. Okey. Seterusnya dan bersama borang ini diberikan juga panduan penggunaan.
panduan penggunaan borang yang mana dia ada rubrik. Jadi kalau cikgu nak letakkan ulasan mengikut rubrik, cikgu hanya mungkin cikgu tak ada idea, cikgu hanya follow pada rubrik lah. Dari aspek perancangan, macam mana urusan, macam mana, so follow je. Follow je apa yang ada pada rubrik. Tapi borang tersebut kena isi dengan lengkap, jangan biarkan kosong. Sebab ini akan dipantau, akan dinilai oleh MQA. MQA akan lihatlah bagaimana bimbingan itu berlaku melalui borang tersebut. Komen-komen daripada cikgu pada borang tersebut. Okey, seterusnya borang sesi kolaborasi. Borang sesi kolaborasi ni dalam minggu ke-4 ataupun minggu ke-5 cikgu boleh isilah. Maksudnya kalau cikgu buat yang first time ni, cikgu boleh isi dah terus borang ni. Okey, borang ni adalah diisi apabila cikgu dah berbincang dengan pensyarah. Biasanya pensyarah yang akan isi. Pensyarah akan isi, tapi mungkin pensyarah tak jumpa dengan cikgu, cikgu boleh isi dan kemudian cikgu berikan pada pensyarah, nanti pensyarah akan jot down lah. Okey, mesti diisi bersama dengan pensyarah sebab tu borang ni kalau tengok dia ada tanda tangan penyelia dan tanda tangan guru pembimbing. Okey, jadi apa yang perlu dibuat oleh pensyarah adalah pensyarah akan berbincang dengan cikgu berkenaan dengan komponen-komponen penilaian ni, perancangan, pelaksanaan dan refleksi. Jadi pensyarah akan bincang dengan cikgu berkenaan dengan pelajar, guru pelatih berkenaan, bagaimana pengurusan pentadbiran dia, dekat aspek mana yang perlu diperbaiki, ada ke tak ada. Jadi dia akan buat ulasan lah, pensyarah akan buat ulasan, kalau ada dia akan tick kat sini dan kemudian dia ulas sedikit. Kalau ada, cikgu maklumkan kepada pensyarah. Borang ni pensyarah yang isi, tapi saya nak beri makluman kepada cikgu supaya cikgu tahu ada borang berkenaan dalam sesi kolaboratif. Okey, seterusnya pengurusan internship panduan. Okey, kami ada sediakan satu tapak setempat, maksudnya semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan internship kita letakkan di situ. Jadi cikgu, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke site ni, URL ni https sites.google.com ipjmipo.edu.my eTube IPJKI utama, untuk melihat bahagian ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan internship, yang ini, internship BMK. Okey, internship BMK. So yang ini cikgu klik button ni, maka cikgu akan pergi kepada laman web Google Site yang menempatkan dokumen-dokumen berkaitan dengan internship untuk guru pembimbing. Okey, seterusnya jadual penyeliaan. Dalam site tu juga kita ada sediakan jadual penyeliaan, slide yang saya bentangkan ni, garis panduan pelaksanaan, dan semua jadual kerja, jadual kerja, kalender akademik yang berkaitan dengan internship, semua ada dalam ni. Jadi kalau cikgu nak rujuk, cikgu boleh rujuk kat dalam site yang kita sharekan ini, yang kita dah sediakan. Okey, borang-borang internship ni juga pun ada di dalam site tersebut. Borang PR1 yang perlu cikgu isi pun ada dalam site ni. Okey, itu sahaja berkenaan dengan internship, dan saya buka untuk sesi soal jawab. Sebelum tu saya pergi ke bahagian chatting, saya pergi kepada bahagian chatting. Tak dengar? Puan Rosilawati, dah dengar ke? Okey, dah dengar. Okey, Assalamualaikum. Boleh share slide ni kepada guru mentor. Okey, saya akan share dalam site tu. Nanti saya pastekan link site ni. Nak tanya, maksudnya mereka juga mungkin posting di sekolah menengah.
Okey, ada kemungkinan pelajar ni mungkin juga dipostingkan di sekolah menengah. Ada kemungkinan. Okey. Jadi ada soalan lain? Nak tanya Puan, guru bimbingan kaunseling pelatih boleh tak pihak sekolah beri tugasan dalam bahagian kurikulum sekolah? Okey, untuk makluman cikgu, pelajar ni dia tidak melaksanakan kuku. Jadi tak ada aktiviti kuku untuk pelajar. Dia hanya melaksanakan kuku masa dia buat elektif sahaja. Okey, Encik Muhammad Ramzi, Assalamualaikum. Nak tanya berkaitan dengan teori. Berapa pegangan teori pelatih pegang? Pegangan teori pelatih, okey, dekat dalam garis panduan dia tak sebut. Nanti saya minta Puan Latifah, saya perkenalkan penolong ketua unit Puan Latifah. Puan Latifah ada? Ya, saya. Puan Latifah, ada Cikgu Muhammad Ramzi Jamaluddin bertanya tentang berapa pegangan teori guru pelatih. Ada perkiraan teori ke untuk ni Puan Latifah? Pengiraan teori tak ada, tapi apa yang telah mereka pelajari di IPG, mazhab teori tingkah laku, kognitif, humanistik dan psikodinamik. Kalau contoh psikodinamik tu dia ambil teori psikoanalisis lah yang pengasas dia oleh Freud. Behavior kita boleh pakai dia modeling lah, teori banyak ya, Watson pun boleh, operan pun boleh, klasikal pun boleh, ya, yang kita pakai Thorndike pun boleh, dalam semua teori tingkah laku yang ada. Kalau humanistik kita pakai Rogerian, kalau kita pakai juga psikologi individu. Yang ni yang mereka telah belajar. Mereka juga ada brief terapi dan mereka juga belajar tentang Al-Ghazali. Itu bergantung kepada kekuatan untuk mereka amalkanlah semasa sesi kaunseling. Tak ada yang spesifik kata kena pakai Al-Ghazali ke, melihat bagaimana mereka melihat kes yang mereka kendalikan. Itu saja. Adakah saya menjawab Cik Razmi? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Latifah. Okey, Puan Latifah juga adalah merupakan pensyarah kaunseling. Jadi dia lebih pakar lah untuk menjawab berkenaan dengan bidang ni, bidang kaunseling. Okey, seterusnya Puan Yusma. Salam sejahtera. Saya ingin bertanya, guru bimbingan kaunseling, pembimbing perlu buat pemerhatian sekali dua ke ketika mereka menjalankan sesi? Okey, Puan Latifah, saya nak jawab ni, saya risau tak jelas. Boleh Puan Latifah tolong jawabkan? Okey, berkaitan dengan buat pemerhatian sekali dua ke ketika mereka menjalankan sesi. Okey, oleh kerana dia ada syarat dia untuk guru pembimbing ni, jika mereka tak ada lesen, jadi kami tak galakkan mereka membuat penyeliaan atau pemerhatian. Jadi oleh kerana itu, takut yang melihatnya tak ada lesen dan buat, itulah jadi kami mengandaikan untuk penyeliaan diharapkan guru pembimbing yang tak ada lesen jangan buat penyeliaan, ya, jangan buat penyeliaan. Yang buat penyeliaan hanyalah pensyarah pembimbing. Untuk pemerhatian ni boleh tengok seperti mana yang telah dikongsi oleh Puan Sadatul yang kata kita akan buat 4 atau 5, yang mana dalam jadual mungkin Sadatul boleh tunjuk lagi sekali lah. Ada 4 kali, kalau pensyarah pembimbing pun tengok 5 kali untuk bersama. Pemerhatian ni ialah selalunya yang mungkin Puan Yusma maksudkan di sini ialah penyeliaan. Tapi kita fokus kepada, kalau melihat penyeliaan mungkin juga boleh bincang dengan pelajar bagaimana sesi kaunseling mereka jalankan, prosesnya dan juga teori yang diaplikasikan. Sebab kita nak melihat bagaimana pelajar itu menggunakan teori dalam sesi ini. Tapi kami risau yang membimbing ini tidak ada lesen, ya, tak berdaftar dengan kaunselor berdaftar, ini akan menjejaskan akreditasi. Jadi kami telah buat kata sepakat untuk penyeliaan pensyarah pembimbing yang buat.
Assalam Puan. Ya, Assalamualaikum Puan. ya. Mohon pencerahan. Kalau tak silap tadi lah kot, saya takut saya tersalah dengar. Uh, apa sesi kaunseling maksudnya pembimbing memang tak perlu tengok ke macam mana? Masa-masa sesi kaunseling dijalankan oleh pelatih. Boleh tengok tetapi tak boleh bagi markah. Tak boleh bagi markah, cuma mungkin boleh bincang dengan pelajar sebab semasa pelajar menjalankan sesi kan, kita tengok mereka kendalikan sesi berdasarkan kes, dia pakai teori apa, dia pakai teknik apa. Mungkin boleh bagi panduan dekat situ. Boleh Tapi tengok. tapi Puan, pada borang yang penilaian tu kalau ikut memang guru pembimbing kena tik markah tak yang dibentangkan tadi tu pada borang penilaian? Kita ada dua borang, satu borang PR1, satu borang PR2. Borang PR1 tidak ada markah. Memang kita boleh katakan kekuatan dia laksanakan, mungkin boleh Puan Sadatu besarkan sedikit pada setiap bahagian. Kan macam kita ada pelaksanaan, kita tengok bagaimana dia mengendalikan, bimbing dia tapi tak ada markah. Maksud saya tak ada markah ialah meletakkan markah kasar, dia letak tahap kat situ, dia tahap sampai mana. Kalau borang PR2 kita letak berapa persen dalam 100, ini kita letakkan tahap sahaja. Masa kita bincang adakah budak ini mencapai tahap 1 atau 2 atau 3 ataupun mencapai ke 5. Macam teori dan teknik, tengok mereka kendalikan sesi kaunseling. Maksudnya Puan, tahap 1, tahap 2 tu bagaimana kita nak sukat dia? Ada panduan dia di sebelah, mungkin Pasal Datul boleh bagi rubrik. Rubrik, ini dia panduan dia. Masa buat bimbingan, guru pembimbing menggunakan PR1. Sebab untuk markah, kami akan pakai PR2. Itu adalah pensyarah pembimbing yang akan nilai berdasarkan borang PR2. Okey, boleh Puan Fazila? Boleh? Boleh. Saya cuba tengok sebab bukannya apa. Jadi pening sebab dia jadi macam bercelaru jugalah sebenarnya. Dia agak bercelaru sikit. Celaru. Okey. Dia macam ni, borang PR1, borang yang guru pembimbing akan isi adalah borang ni lah. Jadi bila borang ni dekat sini dia ada penggunaan tahap kan. Tahap 1 terdapat banyak kelemahan. Tahap 2 beberapa kelemahan. Tahap 3 pencapaian sederhana. Tahap 4 baik dan dalam banyak aspek. Tahap 5 amat baik, cemerlang dan dalam banyak aspek. Jadi guna skala tahap ni 1 hingga 5 ni untuk setiap elemen komponen-komponen yang ada ni lah setiap aspek ni. Jadi macam mana nak mengukur tu pula 1, 2, 3, 4, 5 tu kita rujuk kepada rubrik yang ni. Contohnya kita nak tengok bahagian Okey, contohnya kita nak tengok bahagian pelajar ni melaksanakan sesi kaunseling, sesi kaunseling bahagian penerokaan. Jadi kalau untuk tahap 1 tidak dapat melaksanakan penerokaan bersama dengan klien, tidak berjaya membantu klien memfokuskan kepada masalah sebenar. Jadi kalau nampak pelajar ni tak dapat membuat penerokaan, so letak pada tahap 1 lah. Dan kemudian cikgu komen dekat bahagian tepi sebelah tahap tu, komen dia lebih kurang macam ni lah dalam rubrik ni, tidak dapat melaksanakan penerokaan. Dekat bahagian ni sini ada penerokaan penerokaan ni, permulaan penerokaan kan. So dekat sini cikgu ambil tahap 1 tidak dapat melaksanakan penerokaan. Okey, kalau berjaya ambil tahap 5. Boleh Cikgu Fazila? Okey, boleh. Terima kasih. Sama. Okey, ada soalan lain lagi? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razmi Jamaluddin. Untuk minta maaf, mungkin tadi saya terlambat sikit masuk. Saya nak bertanya sebab sebelum ni saya pernah menjadi guru pembimbing pada pelatih UPSI lah. Okey, dalam pelatih tu dia ada perlu dilaksanakan satu kajian kes lah. Jadi untuk pelatih yang
PG ni, adakah perlu menjalankan satu kajian case study? Kalau perlu tu sebabnya saya kena maklum sebab takut terlepas pandang nanti dah hujung nanti nak buat agak sebab dia ada proses dia untuk yang ni lah. Tu maksud saya. Perlukah ataupun tak? Kalau ikut tengok macam itulah, saya takut saya terlepas pandang, tak nikmat ni. Okey, baik. Puan Latifah boleh bantu untuk jawab? Okey, terima kasih Cik Muhammad Razmi bertanya. Mereka dah buat ya untuk kajian kes, mereka telah ada satu paper telah mereka belajar pada semester Ogos dan Disember, projek tahun akhir kajian kes. Jadi untuk ini mereka tak buat projek, tak ada buat kajian kes. Cuma nanti dalam laporan sesi mereka bagi tahulah kes mereka dan conceptual case tu. Berdasarkan itu saja. Tapi kajian kes yang seperti mana IPTA buat tu tak ada. Tak ada sebab itu telah dikeluarkan dalam satu paper lain, satu kursus lain SEM yang lepas. Mereka hanya buat laporan sesi saja. Dan dalam tu adalah sedikit dia orang kena selitkan kes dia orang berdasarkan apa, dah seperti mana laporan sesi yang lain lah, sesi individu tu. Okey, faham. Terima kasih Puan. Sama. Okey, soalan seterusnya saya pergi ke ruangan chat. Puan Siti Nurhafizah, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bolehkah pelatih menyediakan salinan rekod sesi untuk rujukan kami, guru bimbingan kaunseling sekolah, kerana selepas pelatih selesai praktikum, kami perlu tahu jika perlu meneruskan sesi pada murid tersebut. Jadi Puan Latifah boleh bantu untuk menjawab soalan ni? Okey, kita faham laporan sesi pelajar adalah sulit ya, dan memang tak bolehlah sekolah ambil. Maksud saya bukan memang sulit, dan lagi satu pelajar tak boleh bagi rekod sesinya kepada sekolah sebab mereka perlu simpan untuk apabila mereka ingin memohon lesen nanti. Tapi jika perlukan salinan rekod sesi ini, boleh bagi kepada guru kaunseling seperti mana guru kaunseling faham etika kaunseling lah kerahsiaan itu. Bolehlah jika mereka untuk tindakan lanjutnya boleh diberikan, tapi masih terikat kepada etika kaunseling. Puan, mohon bertanya. Saya nak tanya, untuk perancangan praktikum komponen A perancangan praktikum ni, adakah perancangan praktikum ni perlu dilaksanakan oleh pelatih? Maksudnya pelatih kena sediakan perancangan diorang selama diorang berpraktikum di sekolah. Okey, perancangan praktikum ini kami suruh mereka berpandukan seperti mana perancangan yang ada di sekolah. Mereka tak boleh buat sendirilah, macam kita kata kita ada sukatan pelajaran yang kata contoh untuk subjek lain mereka ada sukatan pelajaran yang ikut by semester. Jadi oleh kerana pelajar telah mengikuti bulan 3 Mac di sekolah tersebut, mereka kena follow seperti mana perancangan yang ada, ikut perancangan yang ada yang telah dibuat oleh guru bimbingan dan kaunseling sekolah. Namun begitu, mereka perlu melaksanakan sendiri. Mereka perlu ada program mereka sendiri. Tak bergantung kepada apa program yang telah dijalankan oleh guru bimbingan dan kaunseling sahaja. Mereka perlu laksanakan sendiri program. Mungkin apa yang dirancangkan oleh guru bimbingan kaunseling sekolah dari aspek program kerjaya, mungkin guru pembimbing di sekolah tersebut, kaunselor sekolah tersebut boleh serahkan tugas itu kepada guru pelatih kami untuk mereka kendalikan sendiri. Mereka kena laksanakan sendiri, perlu ada program yang perlu mereka laksanakan sendiri. Itu maksudnya, perancangan berpandukan kepada sekolah. Maksud puan ni macam ni lah, perancangan okey atas sekolah, perancangan sekolah buat, jadi mereka follow dan diorang ni kena create juga program diorang sendiri lah. Ya, tapi mengikut kepada panduan sekolah lah semester. Sebab kalau macam kita sekarang pun berpandukan kepada 4 bidang kaunseling tu. Ya. Ya. Boleh serahkan kepada mereka untuk laksanakan. Kalau cikgu rasa cikgu sibuk untuk kendalikan program tu, boleh berikan kepada mereka. Kalau mereka kata kami ada program kami sendiri, tapi program itu masih berlandaskan kepada perancangan semester sekolah. Okey, baik Puan. Dia akan bagi satu
Okey, terima kasih kepada Puan Latifah menjawab soalan cikgu-cikgu tadi. Saya nak menyentuh sedikit berkenaan tadi ada disebut oleh Puan Latifah berkenaan dengan melihat sisi kaunseling individu. Okey, melihat sisi kaunseling individu, ada seorang guru, Puan Yuzma kalau tak silap saya. Puan Yusma. Okey, Puan Yusma bertanya berkenaan dengan kalau tak boleh lihat sesi macam mana nak beri markah. Okey, Puan Latifah kata dah maklumkan ya. Puan Latifah dah maklumkan sebentar tadi bahawa cikgu boleh lihat sesi kaunseling individu cuma tak boleh bagi markah sahaja. Bagi markah tu maksudnya bagi markah berapa per 100 daripada 0 ke 100. Tapi cikgu boleh bagi tahap. Cikgu boleh bagi tahap. Kenapa cikgu tak boleh bagi markah? Jadi dalam prosedur ni sebenarnya dalam piawaian kaunseling yang saya faham yang dalam piawaian kaunseling mesti kaunselor tersebut mempunyai lesen. Jadi jika tak ada lesen, markah tersebut menyebabkan satu prejudice lah kepada pelajar tak ada markah yang tepat kepada pelajar. Jadi sebab itulah atas langkah selamat IPG hanya membenarkan markah tersebut diberi oleh pensyarah sebab nak cari guru yang ada sijil kaunseling ni sukar. Jadi atas kekangan itu IPG hanya membenarkan guru membuat dalam bentuk tahap lah, memberikan penilaian dalam bentuk tahap bukan dalam bentuk markah. Okey, boleh Puan Yusma jelas tak berkenaan dengan penerangan ni? Bukan beri markah jadi kat situ IPG tulis tahap penguasaan. Ya, tahap penguasaan. Hanya beri tahap bukan beri markah. Tahap penguasaan merujuk kepada petunjuk tahap. Pada borang tu dia ada petunjuk tahap. Jadi itu dah petunjuk tahap yang perlu dirujuk. Okey, saya pergi pula kepada pertanyaan daripada Cikgu Siu. Secara ringkasnya apa yang diperlukan oleh guru penyedia lapangan buat? Isikan borang semasa minggu 7, 8, 10, 11. Borang internship dan borang kolaborasi. Okey, Puan Latifah boleh berikan ringkasan guru penyedia lapangan perlu buat. Kalau dalam pelaksanaan mengikut garis panduan ni, guru penyelia akan isi borang PR1 sahaja. Guru pembimbing atau guru penyedia lapangan hanya isi borang PR1 sahaja. Borang-borang yang lain tu semua adalah penyediaan daripada pelajar lah. Maknanya cikgu pantau pelaksanaan oleh pelajar. Jadi Puan Latifah akan jelaskan lagi. Boleh Puan Latifah jelaskan? Okey, boleh Puan Sadatul minta jadual penyeliaan. Jadual yang hijau yang tadi tu Okey, yang ni Tak, yang ini. Nampak pensyarah penyelia yang warna hijau, penyelia lapangan iaitu guru pembimbing. Jadi yang tulis yang katanya nak guru penyelia kan. Guru penyelia lapangan ialah guru pembimbing lah yang saya fahamkan. So BS tu ialah bimbingan bersemuka secara kolaboratif tetapi kena isi juga PR1 dekat sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 bimbingan bersemuka. Bimbingan bersemuka masa tu isi borang itu dan PB ialah penyeliaan bersama. Di sini guru pembimbing dan juga pensyarah pembimbing penyelia praktikum ini, pensyarah penyelia akan bersama-sama duduk tetapi yang beri markah finalnya adalah pensyarah penyelia tersebut. PR1 tu kena isilah PR1 dan juga borang kolaborasi yang minggu 4 dan minggu 5. BS dan K ada kolaborasi dekat situ. Yang lainnya BS tu ialah isi borang PR1. Yang warna hijau tu ialah tugas pensyarah pembimbing. Okey, seterusnya boleh Cikgu Siu?
Jelas tak penjelasan tadi? Seterusnya, saya pergi pada Cikgu Yusma lagi. Yang saya isukan di sini, perlu ke tak perlu saya lihat 1 atau 2 sesi kaunseling pelatih yang dihantar. Puan Latifah? Memang perlulah, tapi yang macam saya kata tidak boleh beli markah, isi dalam borang PR1. Mengikut yang BS tu kan, minggu 1, minggu 2, isilah bimbingan bersemuka, mungkin boleh beri bimbingan kepada mereka dari aspek proses dan teori. Isi borang PR1. Kemudian BS dan kolaborasi minggu 4 dan minggu 5 mungkin boleh tengok sekali. Minggu 7, minggu 8 tengok sekali, minggu 10 dan 11 tengok sekali. Dan hasil daripada PR1 yang kita tengok 4 kali ini, ya, PR1 akan datang pensyarah pembimbing dan juga sepanjang tu ada juga pensyarah pembimbing akan tengok. Yang kata yang warna hijau tu ada BS kan. Bersemuka pensyarah pembimbing datang akan tanya perkembangan pelajar sebab cikgu ada tengok BS yang lain kan, minggu-minggu yang seterusnya kan. Jadi mungkin boleh beri perkembangan dan masa final nanti minggu 13 dan minggu 14 pensyarah pembimbing akan berbincang juga sebab pensyarah pembimbing ada juga BS ni berbimbingan semuka menurut apa yang dilihat sesi. So duduk bersama, adakah pelajar ini boleh diberi cemerlang atau tidak. Tapi bagi guru pembimbing guna borang PR1. Jelas tak Puan Yusma? Thank you Puan Latifah. Baru terjawab soalan saya. Saya tadi cuma nak tahu pernah tengok ke tidak, bukan saya tanya. Minta maaf lah ya jika kami tersilap faham tentang soalan yang ditanya. Seterusnya Puan Nabila. Ada nak tanya soalan ke Puan Nabila? Puan Nabila? Macam angkat tangan tu macam nak tanya je. Mungkin terangkat tangan. Cikgu-cikgu lain ada soalan lagi nak tanya? Jika tak ada soalan, apa-apa pun kalau cikgu nak hubungi kami di unit praktikum, boleh berhubung terus kontak dengan IPG dan dapatkan sambungan ke unit praktikum. Ada masuk soalan baru, Cikgu Mi. Assalamualaikum Puan, bagaimana dengan penglibatan dalam kelab persatuan dan sukan? Seperti yang dimaklumkan tadi, untuk pelatih teras kaunseling, mereka tidak melaksanakan kelab persatuan dan sukan sebab mereka dah laksanakan masa mereka membuat praktikum elektif. Jadi sebelum ni mereka dah buat, jadi waktu mereka buat teras internship kaunseling, tiada pelaksanaan KOKO dibuat. Tak ada komponen KOKO dalam teras kaunseling. Dalam latihan teras internship kaunseling. Boleh tak faham Cikgu Mi? Aktiviti KOKO memang tak ada. Jadi maknanya dia tak buat aktiviti persatuan. Cikgu Yusma, satu lagi soalan, ada jumlah ke program yang mereka kena laksanakan? Puan Latifah, ada jumlah ke program yang mereka kena laksanakan? Terima kasih. Seperti mana kita maklum telah ditentukanlah untuk syarat, telah ditentukan syarat untuk mereka internship ini 504 jam. Jadi apabila disebut tentang aktif bimbingan ini termasuklah program. Jadi telah ditentukan untuk program mereka perlu lengkap 24 jam selama 14 minggu. Jadi kita letak range dalam 1 minggu mereka melaksanakan aktiviti bimbingan 1 hingga 2 jam. Kalau dia orang buat 2 jam maknanya dia orang ada 28 jam dah. Sedangkan had yang telah diberikan minimumnya ialah 24 jam. Jadi kalau mereka buat satu program tu panjang, dia dah lebih dah. Tapi dia
Kita tak nak buat satu panjang 3 hari seolah dah habis dah kan. Tapi kita nak letak staggered. Minggu ni ada 1 jam, minggu depan ada 2 jam macam tu. Tapi dia orang buat program 1 hari serentak. Itu dah ada 8 jam. Ini syarat yang telah Puan Sadatu kongsi ya. Jadi bimbingannya adalah 24 jam. Termasuklah bimbingan ini termasuklah apabila mereka masuk dalam bilik darjah ya, dapat kelas ganti, mereka buat aktiviti bimbingan. Itu termasuklah di dalam kategori aktiviti bimbingan kelompok atau kelas. Kalau program besar tu dia buat, itu lebih lah, dia dapat ekstra lah jamnya. Tapi di sini syarat yang telah diletakkan oleh MQA ialah 500 jam minima. Kalau mereka boleh buat program itu lebih, tak apalah. Itu lagi bagus. Okey, terima kasih Puan Latifah. Jelas berkenaan dengan jam tu tadi. Seterusnya Cikgu Tiam. Cikgu Tiam ada tanya tidak boleh berikan aktiviti koko. Ya betul, memang tak perlu aktiviti koko sebab pelajar ni nak kena lengkapkan 504 jam tu, kalau ikut latihan dia memang tak cukup lah. Okey, kalau kita selitkan dengan aktiviti koko. Seterusnya kena kejar masa untuk sesi. Okey. Selepas raya, kebanyakan sekolah akan melaksanakan merentas desa sukan. Bolehkah mereka dilibatkan oleh pentadbir sekolah membantu aktiviti sebagai AJK pelaksana? Puan Latifah, boleh ke Puan Latifah? Okay, sementara tunggu Puan Latifah jawab soalan tu, saya pergi kepada Puan Nurlis. Saya ingin tanya, guru pelatih maklumkan tiada penilaian untuk mereka melaksanakan program dan lebih fokus kepada KI, KK dan BK. Mohon penjelasan pihak Puan. Guru pelatih tak ada penilaian untuk mereka melaksanakan program. Ada. Kalau ikut jadual tu, ada kan aktiviti bimbingan yang disebutkan oleh Puan Latifah tadi. Okey, jadi mereka kena lengkapkan jam tu. Mereka kena lengkapkan jam tu mengikut kepada jadual yang ada tertera dalam paparan sekarang ni. Mesti mereka kena lengkapkan. Okey, seterusnya Cikgu Nurul Hidayah, kalau aktiviti bimbingan dibuat bersama ketika kelab kaunseling, bukan lebih mudah, tak perlu mencari masa dan hari. Okey, Puan Latifah akan jawab untuk soalan Cikgu Nurul Hidayah. Okey, aktiviti bimbingan ni boleh dibuat bersama dengan kelab kaunseling, tapi itulah mereka tak, kelab kaunseling tu atau mereka boleh buat aktiviti tu bersama. Boleh minta tolong mereka membantu aktiviti mana-mana di sekolah berkaitan dengan kaunseling. Boleh. Cuma dia dah tetapkan 1 hingga 2 jam seminggu. Jika mereka dah buat tu dah berjalan. Saya faham bahawa guru-guru ni, guru pelatih ni juga akan diberi juga kelas ganti. Jadi ketika itulah saya suruh mereka menggunakan peluang yang ada ini membuat aktiviti bimbingan ataupun selain bimbingan dari segi mungkin ujian-ujian kerjaya yang mereka nak laksanakan. Boleh saja. Boleh, bukan tak boleh, boleh saja. Cuma jika kita dah bagi mereka masa kelab kaunseling, mereka juga buat laksanakan bimbingan di dalam kelas, maka jam dia dah berlebih-lebih. Itu tak menjadi kesalahan. Cuma nanti apabila audit MQA datang, nampak mereka punya jam tu dah jadi lebih daripada 500, yang akan nampak membebankan. Takut mereka ketika kelab kaunseling tu boleh mereka gunakan sesi untuk mendapatkan klien. Mungkin agak terjejas lah ketika kelab itu mereka buat aktiviti bimbingan pula banyak, tetapi untuk mendapatkan klien mereka boleh jalankan sesi kaunseling, masa tu telah digunakan untuk buat bimbingan pula. Takut tak balance nanti, takut mereka tak sempat nak cari klien selepas waktu sekolah, maksud saya begitulah. Okey, terima kasih. Harap terjawab Puan Nurul Hidayah punya soalan. Tadi Puan Siti Nurhafizah kata nak buat aktiviti untuk aktiviti sebagai AJK pelaksana. Puan Latifah, sempat ke mereka nak laksanakan sebagai AJK pelaksana untuk melengkapkan training ni?
boleh bagi mereka aktiviti tersebut, cuma saya risau nanti mereka melaksanakan program kat sekolah banyak, mereka tak boleh nak kejar yang 192 jam tu. Sebab itu yang dilihat dan dirujuk oleh panel penilaian MQA. Takut yang itu tak kejar. Boleh bantu, boleh minta mereka bantu. Macam saya katalah, boleh minta mereka bantu untuk program. Apatah lagi kalau berkaitan dengan program kaunseling. Tapi kalau program yang selain daripada itu, boleh bagi bantu, tapi takut nanti mereka terfokus kepada bahagian yang lain, mereka tak sempat nak buat sesi. Maksud saya itulah, sebab mereka kena fokus 192 jam tu untuk dicapai. Okey, ada Cikgu Adalia nak tanya. Angkat tangan tu nak tanya Cikgu ada? Ada Hariah. Cikgu ada? Ada soalan ke? Okey, tak ada. Ada. Okey, sekejap. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar ya? Dengar. Yang mana satu ni? Dua-dua dah jawab ni. Cikgu Adha dengan Cikgu Nabila. Mana satu ni? Cikgu Adha ke Cikgu Nabila dulu? Mana-mana pun tak apa. Saya okey je. Okey, Cikgu Adha. Okey, Cikgu Adha. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi macam kami di St. Michael ni, okey, jadi macam keadaan pelajar ni kita kena bagi pada kita punya apa ni, guru di bawah kita ni bilik khas lah kan? Ya, untuk mereka buat bilik khas. Jadi pelajar-pelajar datang tu kita kena sediakan borang kebenaran, borang temu janji, kita kena bantulah ya untuk itu semua. Betul. Mereka ada mereka perlu isi, cikgu. Mereka dah ada dah borang-borang yang mereka dah ada. Okey, kita tak payah sediakan lah. Tak payah guna kita punya lah. Dia orang punya semua dah sedia lah ya. Guna yang borang mereka sendiri. Mereka akan letak dalam portfolio mereka. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Faham dah. Okey. Okey, Cikgu Nabila. Okey, Assalamualaikum. Ya. Untuk pengetahuan, SMK Tasik Ramai dia terima 4 orang guru pelatih lah. Ada soalan yang telah Puan jawab, iaitu soalan boleh ke kalau kita nak dapatkan maklumat murid yang telah dikaunselingkan tu kan? Jawapan dia tak boleh kan? Boleh. Tapi kita macam guru kaunseling kena simpanlah maklumat itu sebagai etika kerahsiaan lah. Simpan di bilik kaunseling. Yelah, cuma kita hanya nak dapatkan nama, senarai nama murid sahaja yang telah menjalani sesi. Maksud saya nak rumusan kemajuan murid kan? Ya, dia report dia ringkas lah. Bukannya report boleh. Kita tak tengok report panjang-panjang tu. Boleh. Boleh kan? Boleh. Sebab saya maksudkan ni kita jaga kerahsiaan tu lah. Kalau cikgu nak boleh dapat, tapi tak boleh ambil salinan mereka sebab salinan mereka tu perlu mereka bawa nanti apabila interview. Kita cuma suruh dia tulis ataupun dia type senarai nama-nama klien yang dia telah jumpa tu. Boleh. Tapi kalau dapat pun cikgu masih apa benda itu sahaja. Boleh. Masih juga kita jagalah. Ya? Ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Nabila, harap jelas tadi. Seterusnya kita pergi dekat ruang chat. Cikgu Kalaiwani, bagusnya mereka tidak perlu terlibat dalam koko. Masa kami semua kena sapu habis, tak kira koko kurikulum. Sebenarnya pelajar ni dia ada buat koko juga, tapi dia buat dalam elektif mereka. Yang mana mereka dah selesai. Mereka dah habiskan koko tu masa mereka melaksanakan praktikum. Dalam internship dia memang dalam garis panduan tak ada pelaksanaan koko untuk internship pelajar teras PMK. Jadi sebab tu dia tak ada aktiviti koko lah. Kemudian saya juga nak menyentuh berkenaan dengan guru pelatih IPG ni. Ada kemungkinan mereka berada di sekolah menengah ni agak tough untuk mereka lah. Jadi tough ni kita kira sebagai cabaran lah untuk mereka.
Di mana IPG lain pun lalui perkara yang sama, pelajar IPG lain pun melalui perkara yang sama. Sebab di sekolah rendah mereka berhadapan dengan murid-murid yang mungkin situasi masalah dia tak sama seperti di sekolah menengah. Jadi kami mohonlah bantuan cikgu-cikgu untuk membimbing pelajar kami ni supaya mereka tidak down ataupun tidak bermasalah lah. Dan ada kemungkinan juga pelajar kami ni mungkin ada bermasalah sekiranya mereka menunjukkan perangai ataupun sikap-sikap negatif. Cikgu boleh hubungi kami dengan ataupun boleh terus berikan surat rasmi lah, surat rasmi aduan berkenaan dengan pelajar berkenaan untuk kami ambil tindakan. Okey, untuk hubungi saya, nombor telefon saya adalah 013 300 9742. Ini nombor telefon saya, Saidatul Nadia. Saidatul Nadia, Ketua Unit Praktikum. Okey. Jadi cikgu boleh dapatkan nombor saya 013 300 9742. Boleh WhatsApp lah. Boleh WhatsApp saya. Dalam surat tu pun ada surat penempatan internship tu. Ada nama saya dan kalau tak silap saya ada nama dengan nombor telefon saya kan di situ. Ada. Jadi cikgu boleh rujuk pada surat tu untuk hubungi saya berkenaan dengan perkara-perkara yang mungkin kurang faham ke ataupun mungkin melibatkan disiplin pelajar IPG Kampus Ipoh. Untuk kita buat tindakan susulan lah, tapi jangan biarkan mereka dengan perangai negatif lah, supaya kita dapat kesan lebih awal sebelum mereka tamat. Jadi pelajar ni akan tamat pada 24 hari bulan, 24 hari bulan Mei, dan tempoh masih ada lagi 10 minggu lah bersama dengan cikgu. Okey, ada persoalan lain cikgu? Assalamualaikum. Saya nak menjawab Siti Nurhafiza kata Koko dijalankan semasa sesi co-curriculum. Guru pelatih ni tak boleh ambil pelajar sebab mereka perlu pergi co-curriculum. Tapi kita kena faham bahawa walaupun mereka tak boleh ambil pelajar tapi mereka perlu hadir tetap kena ada bersama, saya faham. Tapi ketika itu mereka boleh buat pengurusan dan pentadbiran Mungkin mereka perlu buat reach out, mungkin mereka perlu buat laporan, mungkin mereka perlu buat kertas kerja untuk program. Ketika itu mereka boleh gunakan waktu Koko ini. Kalau pelajar tak boleh diambil, mereka perlulah membuat pengurusan dan pentadbiran sebab pengurusan pentadbiran pun banyak. Dan ingin menjawab jugalah mengatakan mereka tak dinilai dari segi co-curriculum. Sebenarnya mereka telah pun dinilai 4 minggu sebelum ni mereka telah menjalani praktikum untuk elektif. Mereka mengajar elektif, ada yang agama, ada yang seni, ada yang RBT. Ketika itu co-curriculum mereka telah pun dinilai. Co-curriculum mereka telah dinilai semasa 4 minggu yang lalu. Sekarang mereka fokus hanya untuk kaunseling yang mana jam yang perlu mereka laksanakan itu sangat penting untuk mereka capai. Itu sebab kita tengok 192 tu mereka perlu laksanakan dalam tempoh yang sangat terhad. Sekarang kita ada 10 minggu untuk mencapai 504 jam yang mana agihannya ialah 192 dan 312 seperti mana yang tertera dalam PowerPoint. Mereka boleh bantu dari segi program. Saya takut tak balance nanti aktiviti bimbingan lebih tetapi yang kaunseling individu dan kelompok ni mereka tak dapat capai. Itu tujuan kami supaya mereka boleh fokus kepada sesi kaunseling sebab saya faham ada kala sesi kaunseling ni mereka tak dapat laksanakan semasa sesi PDP. Mereka terpaksa kejar selepas sesi persekolahan. Itulah kekangannya nanti. Okey, baik, saya teruskan juga dengan Detrus. Betul, maklumat yang diberikan oleh Cikgu Detrus. Okey,
sistem sekarang memang ada penambahbaikan lah. Sebab dulu pun sebab tak boleh fokus jadi dia ubahlah jam kredit tu, cara pelaksanaan semua memang ada perubahan. Okey, seterusnya Cikgu Wai Kiong KPM, Cikgu Wai Kiong, Cikgu Chan Wai Kiong. Okey, kalau UBK anjurkan program motivasi di luar kawasan sekolah pada waktu hujung minggu, bolehkah libatkan intern? Okey, kalau waktu hujung minggu pelajar boleh dilibatkan dengan maksudnya dengan pengesahan daripada pengetua lah. Kalau hujung minggu boleh, tapi kalau waktu bekerja, waktu bekerja Isnin sampai hari Jumaat, pelajar tak boleh meninggalkan premis, mesti berada di sekolah. Mesti berada di sekolah. Pelajar mesti laksanakan latihannya di sekolah. Okey. Kalau pelajar tu terlibat, kalau tak silap saya, Puan Latifah, kalau saya silap boleh betulkan, pelajar ada satu sesi yang mana dia akan boleh pergi ke rumah murid, rumah pelajar untuk mungkin ada sesi kaunseling di situ lah kan. Macam contoh murid tak hadir ke apa kan. Yang itu boleh pergi. Pelajar boleh pergi tapi dia kena punch in dengan punch out di sekolah. Dia kena ada punch in, punch out. Ya, ziarah Cakna. Ya, itu betul-betul Cikgu Chan. Saya tak pasti istilah tu sebab saya bukan dalam bidang kaunseling. Okey, ziarah Cakna tu pelajar boleh laksanakan. Cuma kena maklumkanlah, maklumkan kepada penyelia dia sebelum dia buat ziarah Cakna. Sebab kita tak nak nanti bila penyelia datang, pelajar tak ada di situ. Jadi pensyarah mesti maklum kalau ada berlaku apa-apa hal, mungkin kita tak nak lah, tapi mungkin kalau ada berlaku kemalangan, so penyelia dah maklum bahawa pelajar telah sedang melaksanakan ziarah Cakna. Okey, dia kena maklum pada penyelia, pada pentadbir. Okey. Itu sahaja setakat ni. Kalau cikgu-cikgu ada apa-apa soalan berkenaan dengan praktikal internship ini, maka cikgu boleh hubungi kami lah. Saya ingat sehingga setakat ini saya tutup soal jawab ini dan perbincangan ataupun taklimat berkenaan dengan internship ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang hadir untuk melaksanakan untuk taklimat pada pagi ini. Saya mohon ampun dan maaf jika ada sebarang kekhilafan daripada pihak IPG, daripada pihak kami dalam menerangkan maklumat berkaitan dengan ini. Itu saja, sekian, terima kasih. Oh, ada tambahan pula. Ziarah Cakna hanya boleh dijalankan bersama GBK dan pentadbir atau penyelia setingkatan. Okey. Okey, cikgu, saya tutup dulu dan ucapan terima kasih atas kehadiran cikgu-cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, sama-sama cikgu.